Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi untuk part 2 berkaitan dengan matematik pengguna lah untuk SSM matematik tingkatan 5 lah. Tajuk insurans tajuk insurans. Sambil-sambil tu kita discuss insurans kelompok. Kita tengok kita sambung lesson kita daripada video part yang pertama, insurans kelompok. Biasa dengar kan kataan insurans kelompok ni biasanya di sekolah-sekolah lah, di sekolah-sekolah insurans berkelompok secara asasnya memberi perlindungan kepada sekumpulan, patut dia nama dia kelompok, sekumpulan individu. Biasanya pekerja syarikat, syarikat pun boleh murid sekolah dan pelajar institusi pendidikan. Kita tengok insurans berkelompok kepada organisasi dulu first sekali. Dekat sini ada sedikit info lah. Skim Pelindungan Masyarakat MySalam adalah insurans kerajaan bertujuan melindungi, memberi perlindungan kesihatan takaful cuma kepada 8 juta individu di Malaysia lah. So boleh layari mysalam.com.my lah. Kita tengok yang pertama insurans berkelompok kepada organisasi. Perlindungan kewangan disediakan kepada pekerja sebuah organisasi seperti kematian, hilang upaya, kemasukan hospital, ni panel-panel hospital lah, pembedahan dengan polisi dan hak perlindungan tertentu lah. Dengan adanya insurans ini, pekerja syarikat tersebut akan menikmati perlindungan sewajarnya. Ini penting lah. Daripada majikan mereka. Ini untuk organisasi. Kita pergi yang kedua insurans kelompok untuk kepada murid sekolah. Pada murid sekolah tengok sikit. Perlindungan kewangan disediakan kepada murid seperti kematian, kabur pelajar, lumpuh, kecacatan, allowance kerusi roda pun ada, dengan polisi dan hak perlindungan tertentu. Sebagai contoh, KPM Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan slim perlindungan kepada murid sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan bawah skim takaful. Pelajar sekolah Malaysia lah, TPSM. Takaful pelajar sekolah Malaysia lah. Secara umumnya tujuan anda mendapatkan insurans lah. Secara umum kenapa perlunya insurans? First sekali sebagai bantuan kewangan lah kepada keluarga sekiranya hilang upaya, menghidap penyakit kritikal ataupun meninggal dunia lah. Bantuan kewangan, poin yang pertama. Poin yang kedua, menguruskan perbelanjaan hidup lah, hutang, komitmen sekiranya tidak mampu bekerja. So insurans akan cover bayaran perbelanjaan perubatan yang tinggi, kita tahulah. Kos perubatan yang tinggi. So bila kita ambil insurans, dia akan cover kita lah. Last sekali sebagai pampasan terhadap kerugian yang dialami. Ini pampasan kerugian ni insurans harta benda tadi itulah. Kita bincang insurans kereta, insurans rumah dan sebagainya. Settle untuk insurans berkelompok. Kita pergi page yang seterusnya. Bagaimanakah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan? Bagaimana kita nak kaji, kita nak tafsir, kita buat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Kita tengok contoh satu. Sebelum tu kita tengok standard pembelajaran. Mengkaji, mentafsir, membuat pengiraan melibatkan kadar premium insurans. Ini sangat penting lah. Kita tengok contoh yang pertama. Jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan syarikat insurans PQS
berhad, okey, ke negara-negara Asia dan Eropah lah. Okey, ni harga premium bagi insurans perjalanan. Ni point dia, insurans perjalanan. Perjalanan, okey, ke negara Asia dan Eropah. Okey, pemegang polisi tu, okey, bilangan hari. Kalau 1 hingga 5 hari, okey, RM39. Kalau dekat Eropah, RM53. Pemegang polisi dan pasangan ni harga dia. Kalau yang ni adalah untuk keluarga lah. Kalau Eropah, RM133. Kalau Asia, RM87. Okey, ni untuk bilangan hari Dia ada 1 hingga 5 hari, dia ada 6 hingga 10 hari, dan dia ada 11 hingga 18 hari lah. Okey, premium tahunan berumur 18 hingga 26. Okey, biasanya tahunan ni untuk yang bekerja Ni untuk orang yang bekerja. Sekarang ni kalau biasanya melibatkan hari untuk yang pergi melancong lah. Melancong dan mesyuarat lah dekat overseas Ni cerita dia. Ni yang tahunan ni untuk yang bekerja dekat Qatar dan sebagainya lah. Okey, kerja kat UK. So dia kena ambil yang setahun lah. Okey, kita tengok soalan dia So cikgu pergi terus kepada soalan. Okey, sambil tu kita jawab lah. Okey, untuk soalan yang pertama Okey, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium? Okey, sekejap Okey, perbezaan harga premium. Okey, faktor. Dia nak faktor lah. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan lah. So yang ni cikgu tulis dekat atas lah. Faktor yang pertama apa dia, kita tengok dekat atas Ni ada Asia, ni ada Eropah. So first kali destinasi kita lah. Destinasi ataupun tempat Okey, yang kedua kita ada faktor apa ni, bilangan hari. So bilangan hari ni kita tulis tempoh perjalanan tempoh perjalanan. Yang ketiga faktor dia bilangan orang yang diinsurankan lah. So sama ada individu, pasangan ataupun keluarga So dekat atas ni. Okey, so kita ada 3 bilangan orang yang diinsurankan lah. Orang yang diinsurankan. Okey, so settle soalan yang pertama. Faktor-faktor, kita pergi soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua cikgu pakai warna biru lah. Mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan? Mengapa soalan dia ni? Mengapa? Semakin panjang tempoh perjalanan, semakin tinggi harga premium. So pelajar boleh agak tak? Kenapa semakin lama semakin tinggi harga premium tu? Okey, pelajar boleh agak. Okey, tempoh perjalanan yang panjang kita tahulah jawapan So tempoh perjalanan yang panjang meningkatkan kebarangkalian meningkatkan kebarangkalian. Kerugian berlaku kerugian berlaku kepada pemegang polisi lah. Berlaku kepada pemegang polisi. So boleh maksudnya kalau makin lama tu kebarangkalian berlaku apa-apa,
lagi tinggi lah, lagi tinggi ya. Okey, kita pergi soalan C. Okey untuk soalan C, pekerjaan Syahir seorang jurugambar. Poin dekat sini ya, seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara. Ni banyak negara dia nak bagi. Syahir ni. Negara Eropah dalam tempoh setahun. So dia akan mengunjungi sebuah negara antara 12 hingga 15 hari. So 12 hingga 15 hari. Insurans mana yang patut dibeli oleh Syahir? Berikan alasan Okey, sebab dia banyak dia pergi luar negara, takkan dia nak ambil yang 11 hingga 18 hari tak logik So lepas tu kena ambil balik, lepas tu kena ambil balik. So rugi dekat sini kalau dia ambil. So dia ambil yang premium tahunan. Dia ambil yang tahunan. Mesti reason lah. Mesti kita bagi reason kenapa tahunan dia menjimatkan. Menjimatkan ni point dia. Okey, menjimatkan bukan setakat duit lah, tapi menjimatkan masa lah. Okey, so soalan ni just lebih kepada pengetahuan. So daripada data ni kita dah jawab apakah faktor, mengapakah. Ni poin-poin dia ni, poin-poin dia mengapakah. Okey, lepas tu baru last kali. Okey, insurans mana yang dia ambil, berikan alasan. Ni bentuk-bentuk soalan lah. Okey, seterusnya kita sambung slide. Okey, settle untuk contoh yang pertama, kita pergi contoh yang kedua. Okey, kadar premium tahunan bagi setiap 1000. Okey, setiap 1000 nilai muka insurans, sementara boleh baharu tahunan. Okey, yang ditawarkan oleh syarikat insurans X, Y, Z adalah seperti berikut kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka insurans. Okey, sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans Okey, ni premium dia lah. Premium dia bagi setiap 1000 lah. Okey. So kita tengok soalan dia. Okey, sebelah-sebelah ni pelajar boleh review Okey, insurans sementara boleh baharu tahunan memberi perlindungan dalam tempoh setahun dan boleh diperbaharui. So dalam tempoh setahun dia boleh bagi perlindungan dan boleh diperbaharui untuk tahun berikutnya seperti yang ditetapkan oleh syarikat insurans ni untuk tempoh setahun So ni 35. Lepas tu kadar premium dia 2.12 ni bukan perokok, kat sini perokok Ni untuk lelaki dan ni untuk perempuan. Okey, soalan seterusnya mengapa kadar premium semakin tinggi? So kita tengok kadar premium semakin tinggi ni di turutan dia menaik. Okey, sebelum kita jawab soalan ni dari segi logik lah. Dari segi logik, so mengapa kadar premium semakin tinggi? So umur semakin meningkat, kebarangkalian lah. Kebarangkalian berlakunya kemalangan, kecederaan dan sebagainya semakin tinggi. Okey, sama juga dengan perokok. Okey, perokok kadar premium dia tinggi lah berbanding dengan bukan perokok, kerana perokok ni lebih berisiko lah. Okey, kita tengok soalan A Kita tengok soalan A. Okey. So pelajar boleh agaklah jawapan. So kalau ikut skema jawapan, mengapa umur kadar premium semakin tinggi, umur semakin meningkat peningkatan umur ni dia jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur jangka hayat.
jangka hayat setiap orang semakin pendek, jangka hayat semakin pendek lah. Makin pendek dengan pertambahan umur lah, dengan pertambahan umur. So pelajar boleh jawab macam tu sebab dia tanya mengapa. Okey, yang kedua, bagi seorang perokok. Okey, seorang perokok ni lebih berisiko berbanding dengan orang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Perokok ni risiko lebih tinggi lah. So cikgu jawab cikgu highlight sini. Risiko lebih tinggi untuk mendapat penyakit ataupun risiko lebih tinggi daripada orang yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Itu untuk soalan A lah. Okey, kita pergi soalan B. Okey, untuk soalan B soalan B ni melibatkan calculation lah. Okey, berdasarkan jadual tersebut hitung premium tahunan. Okey, dia nak kita kira premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Okey, situasi dia, Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai 100,000. Sekarang ni dia nak beli bernilai 100,000. Dia berumur 39 tahun. Ni point dia. 9 tahun, sihat dan tidak merokok. So kita tahu Guan ni lelaki. So lelaki bukan perokok yang sihat. Ni point dia 2.49. So calculation. So untuk yang A yang A yang B1 lah, B1. Okey, B1 Okey, kadar premium dulu. Kadar premium. So kadar premium. Okey, kadar premium dia 2.49 dekat situ RM 2.49. So sekarang ni dia beli 100,000 lah. So 100,000 kita bahagi dengan 100,000 kita bahagi dengan 1,000 lah. 3 darab dengan 2.49. So pelajar boleh kira lah. Tekan kalkulator je biasa lah tu. 2, 3 1,000 bukan 10,000 kat sini. So cikgu betulkan sikit. 1,000. Okey. So hitung kosong. 100 darab 249. So RM darab 100 titik 12 lah. Okey, so pelajar akan dapat 249.00. Ni untuk premium tahunan bagi situasi inilah. Okey, ni untuk B1. Okey, kita pergi kepada B2. Okey, untuk B2 berdasarkan jadual dekat atas tadi. Okey, Puan Syafura berumur 36 tahun. Ni point dia. Okey, kita pakai warna purple pula. Okey, Puan Syafura umur 36 tahun. Okey, seorang yang sihat dan tidak merokok. So umur 39 tu dekat sini 36 tahun So 36 tahun ni dekat sini ni. Ni cerita dia, perempuan tidak merokok. So premium dia rendah 150. Okey, ingin membeli polisi insurans bernilai 250,000. Okey, dia nak beli Ni B2 lah, B2.
So dia nak beli insurans 250,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Okey, syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal. So polisi dia dengan memberi perlindungan 30%. Okey, nilai muka asas kadar premium setiap 1000. Okey, dengan harga RM1.77 mengikut umur dan status kesihatan Puan Sapura. Okey, sekarang ni kita tengok premium dia dulu, kadar premium. So kadar premium, So kita tahu dekat sini, kita dah baca tadi, RM RM50 lah. So sekarang ni dia nak beli berapa insurans tu? Dia nak beli 250,000. Okey, menambah polisi penyakit kritikal. So point dekat sini, kita tengok dulu 200. Tidak merokok, ingin membeli polisi insurans bernilai 250,000. Okey, dan menambah polisi kritikal syarikat. Polisi kritikal. Okey, syarikat tu menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberi perlindungan sebanyak 30%. So kita kira dulu, 30% darab dengan yang dia nak beli ni 250,000. 250,000 tu 23, so potong. So darab, so pelajar 3 darab 25, 75, so 75,000 lah kat sini. RM 75,000. 75,000 tu 23, Okey. So kita tahu premium tahunan dia, premium tahunan. Okey, premium tahunan plus dengan premium, cikgu ringkaskan, premium tambahan tahunan sakit kritikal lah. Sakit kritikal. So premium tahunan kita kira macam B1 tadi. So cikgu teruskan, cikgu lanjut sikit. Okey, premium tahunan tadi kita dah kira dekat B1 tadi, premium tahunan 250,000 tu 23 bahagi dengan 1000 darab dengan premium dia tadi berapa? 1.50 kalau tu. Okey, 1.50. So tahunan dia belajar tu bila kita kira, tu 23 250 darab dengan 150. So pelajar akan dapat RM375. Ni untuk premium tahunan. Okey, campur dengan kritikal. Kritikal tadi premium 75,000. Yang kita kira tadi, okey, bahagi dengan 1000 darab dengan berapa persen? 1.77. 1.77. So pelajar akan dapat RM132.75. So kita tambah RM507.75 lah. Okey, ini kaedah pengiraan untuk insurans lah, daripada jadual. So okey, sekarang ni kita dah belajar, first kali dia bagi kadar premium, poin-poin kat sini, dia bagi ciri-ciri ataupun faktor-faktor dia. So kita kira kadar premium tadi,
Okey, lepas kira kadar premium tahunan. Kalau ada sakit kritikal, sakit kritikal sakit kritikal ni. So kita kena kira balik dengan persen yang dia bagi pada kita. Okey, mudah nampak mudah ya. Okey, seterusnya pergi slide ya. Okey, slide berikutnya bagaimana mengira premium bagi insurans motor. Okey, dekat sini kita belajar macam mana nak kira insurans motor. Okey, insurans motor berdasarkan tarif motor lah. Tarif ni apa tarif ni? Tarif ni senarai harga yang tetap. Senarai harga yang tetap digunakan untuk menyelaras dan mengawal cas premium lah. Dia nak kontrol cas premium Okey, insurans motor dikira berdasarkan tarif motor yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebut. Tarif ini dikawal oleh undang-undang. Tarif ni undang-undang jaga jumlah premium bergantung pada faktor jenis kenderaan. Ni sisi kenderaan lah. Kegunaan kenderaan, kapasiti enjin, jenis, jumlah perlindungan yang diinginkan. Kadar premium dikenakan adalah berbeza bagi setiap polisi. Polisi APTA ni hanya bergantung pada kapasiti enjin. Polisi pihak ketiga. Polisi komprehensif. Kadar premium ialah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Polisi pihak ketiga lah ni, kebakaran, kecurian dan sebagainya lah. Bergantung pada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa yang ingin diinsurankan. Kita tengok sambungannya kalau nak lebih faham. Kita tengok jadual Jadual ni sisi kenderaan lah, sisi kenderaan. So kat sini 1400 sampailah melebihi 4400 polisi komprehensif ni harga dia 273. Polisi pihak ketiga 120. Sabah Sarawak dia lebih murah lah. Lebih murah bagi polisi komprehensif yang ni polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah bagi 1000 yang pertama dari jumlah yang diinsurankan. Macam mana kita nak kira? Kita tengok contoh yang dia bagi pada kita lah. Rumus mengira premium asas bagi polisi komprehensif. Bagi Semenanjung Malaysia, premium asas kadar bagi 1000 yang pertama RM26 bagi setiap 1000 lah, atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi 1000. Sabah Sarawak RM20 untuk 1000 yang pertama bagi setiap 1000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai melebihi 1000. Kita tengok contoh dia contoh. Kita tengok contoh 3 Encik Ramli mempunyai sebuah kereta Proton Proton Izora. Izora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Ini cerita Semenanjung Malaysia. So biasa premium dia lagi tinggi lah compare dengan Sabah Sarawak. Jumlah yang ingin diinsurankan 60,000. Umur kenderaan 5 tahun. So kapasiti enjin 1.6 1600. NCD 25%. Hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli untuk polisi komprehensif. Polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dan polisi pihak ketiga lah. Polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dan polisi pihak ketiga. Kita tengok
pengiraan dia ya. Okey, yang pertama sekali bagi polisi komprehensif dulu penyelesaian. Okey, biasanya akan buat jadual lah. Penyelesaian. Okey, polisi bagi polisi yang pertama polisi komprehensif. Komprehensif. Okey, tekan biru lah. Okey, polisi komprehensif. Pertama sekali untuk 1000 yang pertama. Okey, kita ada A, B, C, D So A 1000 yang pertama lah. M 1000 pertama. 1000 pertama RM 305 lah. 305.5. Okey. Komprehensif cuba tengok komprehensif macam mana. Komprehensif untuk 1600. Okey, kadar ni tetap refer pada jadual tadi itulah. Okey, 1000 yang pertama. Okey, yang kedua untuk yang B RM RM26. Okey, darab dengan 59. Okey, setiap 1000 baki dia lah. Setiap RM 1000 okey, baki. Maksudnya dia nak insurans tadi 60,000 kan. Untuk 1000 pertama dia bayar ni. Untuk yang 59,000 lagi, okey, dia akan bayar 26. So dia akan kena kat sini lah. RM 1534. Okey, untuk C ni premium asas. Premium asas ni A tambah dengan B lah. Yang ni tambah dengan ni A tambah B. So yang ni cikgu ke sini sikit lah. Okey, ni cerita dia A tambah B. So dia akan dapat RM 1839.5. Okey, ni untuk A, B, C. Okey, untuk D ni NCD lah. NCD ni biasanya kalau kita tak ada kemalangan tak ada kemalangan, so 25%. So NCD dia RM 459.88. Okey, yang ni NCD dia ni, yang ni dapat daripada atas 25% daripada yang atas ni. Premium mana? Premium ni dapat daripada atas. So 0.25 darab dengan nilai ni, so pelajar akan dapat 459 lah. Okey, 488. Okey, last sekali. Okey, untuk DE premium kasar lah. Okey, premium kasar. Okey, C tolak dengan D nilai C tadi tolak dengan D. So diskaun dia C tolak dengan D. So 1839 tolak dengan 459. So dia perlu bayar RM 1379.62 lah. Ni premium kasar. Okey, so boleh faham pelajar faham. Okey, kita tengok yang tadi polisi komprehensif. Polisi komprehensif. Okey, kita pergi polisi pihak ketiga lah, kebakaran dan kecurian. Okey. Okey, kita settle yang A polisi komprehensif. Okey, kita pergi yang kedua. Polisi pihak ketiga lah.
kebakaran, kecurian. Okey, polisi pihak ketiga. Polisi pihak ketiga. Pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Kecurian. Okey, macam mana nak kira? Okey, dia start dengan A jugalah. A tu premium asas dia. Premium asas. So premium asas dia okey berapa So 1379.6 tadi 1379.63 tadi yang kita kira dapat tadi okey 13 so settle. Lepas tu yang P NCD CD 25%. So kita dapat tadi 25% daripada jumlah yang ni lah, premium asas ni. So pelajar kira, pelajar akan dapat 3 RM 344.91. So premium kasar A tolak dengan B lah. A tolak B. So dia perlu bayar RM 1034.72 So ni untuk polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian lah. Okey, kita sambung untuk polisi pihak yang ketiga. Okey, polisi untuk pihak ketiga polisi pihak ketiga. Okey, polisi pihak ketiga. So premium asas dia macam biasa. Premium asas dia polisi pihak ketiga. So premium asas RM 135. Ni semua dapat daripada jadual daripada jadual insurans yang ditetapkan oleh kerajaan lah. KB NCD dia sama juga. CD 25% daripada jumlah yang atas ni. Tu standard So RM RM33.75. So premium kasar sama juga kaedah dia. Kasar A tolak dengan B. So jumlah yang perlu dibayar RM 101.25. Okey So settle walau bagaimanapun okey premium okey yang dibayar mungkin berlainan dengan nilai premium tertakluk pada syarikat insurans tu lah. Okey, kerana terdapat cas tambahan dia ada cas tambahan yang perlu dibayar oleh pemilik polisi. Okey, seperti komisen pada ejen, cukai perkhidmatan, duty stamp dan sebagainya lah. Okey, ni kaedah kita nak kira. Nak kira insurans lah, insurans. Okey, ataupun premium lah. Okey, untuk kenderaan kita So untuk video yang akan datang cikgu akan menggunakan testpad lah, testpad dalam bentuk jadual. So kalau kita tengok dalam buku teks okey, bila kita buat pengiraan dalam bentuk jadual dalam buku ledger, ia akan menjadi lebih mudah lah. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. So tunggu lesson cikgu untuk part yang ketiga Itu saja daripada cikgu. Terima kasih.